Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersua kembali kita setelah sekian lama kita berehat untuk rancangan ataupun slot khas UMT-FM. Alhamdulillah hari ini jangan sampai kita terlupa, dah pun hari Isnin 20 Disember 2021 bersamaan dengan 15 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Saya DJ Rudy bersama-sama dengan tetamu yang dijemput khas untuk anda pada pagi ini. Sebagaimana yang diperkatakan tadi dalam slot khas UMT-FM, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita tak lain tak bukan yang sentiasa memberikan ilmu kepada kita, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Mustafa Ahmad American, Profesor Adjunct UMT. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan juga DJ MNS ataupun Encik Makno Syukri, pengarah pengurusan dan penjaminan kualiti UMT, DJ jemputan kita. Ya. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada kedua-duanya otai-otai kita ni. Dan tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan adab bekerja, nilai yang semakin terhakis, sebagaimana poster yang diedarkan. Okey. Baiklah, saya memetik daripada akhbar berita harian Ruangan Agama yang berbunyi Islam menggariskan adab yang perlu diamalkan oleh setiap orang beriman dalam mencari rezeki, sama ada menjadi pekerja awam, swasta maupun bekerja sendiri. Ini untuk memastikan setiap pekerjaan membuahkan hasil dalam bentuk rezeki halal. Malah lebih penting mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Malah keredaan Allah Subhanahu Taala inilah yang menjadikan rezeki yang diperoleh bukan sahaja halal, bahkan berkat, dalam erti kata kebaikan yang melimpah ruah. Ia menjadi rahsia kepada orang beriman yang sebahagiannya memiliki pendapatan kecil atau sederhana tetapi bahagia dalam kehidupannya, sama ada sebagai individu maupun keluarga. Itulah sedikit saya petik dalam berita harian tahun 2015 saya ke 2019 lebih kurang. Tapi itulah antara yang diperkatakan berkenaan adab bekerja lah. Tetapi pada hari ini insya-Allah kedua-dua otai kita akan berkongsi dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan tajuk yang telah pun diberikan, iaitu berkenaan dengan adab bekerja ... nilai yang semakin terhakis. Kenapa ada ... tu? Jadi kita mukadimah dulu bersama-sama dengan Datuk berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada UMT-FM dan juga Cik Muhammad Makno Syukri yang sentiasa menyokong apabila saya balik daripada Kuala Lumpur balik ke Terengganu. Beliau selalu tengok ruang-ruang yang boleh kita kongsi ilmu. Sebenarnya tajuk yang diberi ni, adab bekerja, nilai yang semakin terhakis ni, sesuatu tajuk yang menjadi polemik hari ini, yang menjadikan kita boleh melihat sendiri perkembangan-perkembangan. Tambah pula saya duduk dalam kerajaan selama 33 tahun. Saya juga jadi orang bawah, jadi bos. Betul. Dan jadi pemimpin dan sebagainya. Termasuk pemimpin NGO. Jadi sama ada dalam negeri, luar negara. Jadi kita boleh tengok perubahan-perubahan ini. Yang inilah kita nak berkongsi bersama tentang pandangan-pandangan yang kita kupas secara santai. Sebab kita nak orang di luar sana yang mendengar kita punya siaran ini supaya dapat melihat balik diri masing-masing, dan kita tengok pengalaman mereka dan kita berkongsi bersama. Ini yang penting. Perubahan tu kena ada. Tambah pula kita di hujung-hujung tahun. Ini penting ya. Jadi selanjutnya saya serah juga kepada Cik Muhammad untuk memberi kupasan sedikit. Mungkin dia ada idea-idea tersendiri sebagai orang ahli akademik yang duduk lama di universiti. Silakan. Terima kasih Datuk. Pertamanya saya pun nak rakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita. Dan belum kita rakamkan secara rasmi ucapan di UMT-FM, ucapan tahniah kepada Datuk kerana telah dilantik sebagai Profesor Ajung di UMT. Sebutannya Ajung
Adjunct. Dalam bahasa Inggeris adjunct professor. Adjunct professor. Oh, tak diguna English. Adjunct professor. So dimelayukan menjadi profesor adjunct. Adjunct. Okay. Profesor adjunct ni merupakan satu skim lantikan secara separuh masa. Bukan sepenuh masa. Datuk bersama dengan kita bertujuan untuk berkongsi segala pengalaman yang ada pada Datuk yang begitu berharga lah pada saya. Jadi rugi kalau pengalaman-pengalaman ini tidak dapat dikongsi dengan para pelajar terutamanya dan juga staf-staf di UMT. Saya melihat topik ini amat bagus untuk kita bincangkan mengenai adab. Sebab adab ini memang betul lah, saya melihat dia semakin terhakis. Orang sudah tidak memberi penekanan yang besar kepada adab. Sebab kadang-kadang orang melihat there is no commercial values. Kan, orang lebih suka bercakap macam mana nak menjana pendapatan. Macam mana nak menjana ekonomi kan. Bila bercakap adab ni satu benda tak ada nilai, tidak nilai commercial. There is no commercial values untuk for a certain people. Tetapi sebenarnya dalam setiap aspek kerjaya pun sebenarnya adab itu begitu penting lah pada saya. Adab mungkin merupakan satu perkataan yang kita ambil daripada perkataan bahasa Arab, dimelayukan. Tapi kalau kita nak bagi nama yang lebih komersial pada saya, Datuk, mungkin adab ni juga bermakna professional di dalam servis, di dalam perkhidmatan. We have to be professional di dalam cara kita bekerja dan sebagainya. Itulah sedikit introduction saya kepada topik ini, dan terima kasihlah kepada UMT FM kerana sudi menjemput kami berdua untuk sama-sama kita bertukar-tukar pandangan dalam topik berkenaan. Terima kasih DJ Rudy. Sama-sama Cik Makno Syukri yang banyak memberi memberi peluang lah kepada kita ya. Okey. Baik, itu mukadimah tadi kita dah dengar daripada kedua-dua tetamu kita, sebagaimana Cik Datuk Mustafa yang banyak pengalaman. Selepas ni kita akan menyelongkar lagi, menyelongkar lagi. Explore lagi kan. Okey, apa yang nak selongkar boleh, skodeng jangan. Okey, sebelum tu saya nak alu-alukanlah kepada anda yang menonton menerusi live Facebook UMT FM. Terima kasih kepada Tengku Nur. Tengku Nur ni pun dah hantar soalan. Lepas ni kita sampaikan soalan. Tengku Nur ni antara pendengar setia kita dah tu. Tengku Nur ni. Sentuhan interaktif mahasiswa kembali dalam slot khas pada pagi ini. Alhamdulillah, kita akan berbicara berkenaan dengan adab bekerja, nilai yang semakin terhakis. Terima kasih kepada penonton yang mengikuti kami pada waktu ini, yang bagi komen berkenaan dengan sound kami itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga soalan yang masuk ni. Sebelum tu kita nak pergi kepada soalan daripada saya dulu, untuk Datuk dan juga DJ MNS. Itu berkenaan dengan nilai. Nilai-nilai adab antara orang dulu dengan orang sekarang. Memandangkan Datuk ni orang dulu, orang lama, walaupun tak nampak sangat. Walaupun nampak jangan bersati tu. Salah tu. Saya sebenarnya generasi belia purba. Belia ada. Belia tapi purba. Itu silap itu. Kurang muda lah. Tapi sebenarnya tak nampak lah. Kita tak nampak masa depan. Okey. Jadi berkenaan dengan antara orang dulu dan orang sekarang. Kalau orang sekarang cakap versus lah. Orang dulu versus orang sekarang. Adab kerja dia macam mana? Okeylah. Sebab jauh beza sekarang ni kan. Generasi Y yang menerajui sekarang ni jauh beza dengan generasi X lah dulu. Dan sekarang okey, boleh. Okey, sebelum itu biarlah saya kupaskan sedikit berkaitan dengan kerja ni. Pendahuluan dia, kerja ni sebagai ibadah. Kita orang Islam, kita percaya setiap perbuatan yang kita lakukan oleh seorang Muslim ataupun bukan Muslim pun, kita boleh anggap dia sebagai ibadah. Untuk memenuhi garis panduan yang dikehendaki oleh syarak. Jadi definisi dia, kerja bermaksud kesungguhan dalam melaksanakan oleh manusia bagi mendapatkan upah dan ganjaran. Ini berkaitan dengan kerja. Ibadah bermaksud kepatuhan dan ketaatan kita kepada ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala. Kita orang Islam, kita kena percaya pada itu. Dan kerja sebagai ibadah ni bermaksud tugas dan tanggungjawab meraih pendapatan dan keredaan Allah. Jadi setiap daripada kita ni kalau bekerja, kena niat kita beribadah. Sebab orang dulu ke orang sekarang ke, sesiapa saja benda sama je kan. Dari segi pegangan kita sama.
tentang nilai nilai antara orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu ni kita kena tengok dulu, zaman dulu. Kemudahan tak banyak. Telefon pun pakai telefon yang pakai di tepi-tepi jalan. Kita tak ada handphone yang macam sekarang ya. TV pun ada yang hitam putih. Kemudian bertukar warna pun kabur-kabur lagi. Jadi itu nilai dia berbeza. Dan kita dibesar di dalam kampung, suasana kampung. Kita ada masyarakat. Jadi pergaulan kita antara satu sama lain tu begitu rapat. Sama ada jiran, tetangga, kawan, kita berkumpul di surau dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai yang unik, tradisional di situ. Zaman sekarang anak-anak keluarga dibesar dalam suasana yang berbeza, iaitu di rumah-rumah pangsa, rumah-rumah kondo, di mana mereka kadang-kala tidak mengenali antara satu sama lain pun ada. Sebab dia begini, bila balik dia duduk dalam rumah. Sebab kemudahan telefon itu ada di tangannya. Kemudahan televisyen pun saluran begitu banyak. Jadi mereka tidak perlu berkawan begitu ramai. Dia sekadar kalau berkawan pun melalui telefon saja. Jadi tidak ada nilai yang macam kita dululah. Kita dulu kena main bola sepak petang-petang, pergi berkumpul kat pondok dan sebagainya. Ada kesan nilai dari segi adab tadi, secara langsung tidak langsung kita belajar baik guru dan sebagainya. Sekarang pun ada, tetapi perubahan tu berlaku. Perubahan tu berlaku kerana di rumah tu kita melihat masing-masing sibuk dengan, kadang-kadang anak ayah tak sempat nak melihat anaknya. Kadang-kadang ayahnya balik, anaknya dah tidur. Anaknya banyak dengan main gadget. Setengah-setengah tu tidak ada perhubungan. Ini yang nilai yang kita kena bentuk balik. Contoh cara penyelesaian dia, cara yang saya nampak, bila balik makan bersama dengan anak-anak. Betul. Telefon buat tepi dulu lah. Sama ada mak dan ayah pun buat tepi telefon tu. Kemudiannya jangan sampai jauh-jauh malam pun masih lagi kita main telefon. Jadi pembentukan watak untuk nilai ini dalam satu keluarga bermula dengan bapa dan ibu dan bapa lah. Betul. Bermula kalau di peringkat jabatan pekerjaan tu bos lah. Nilai itu. So berbalik pada persoalan pekerjaan pula. Bagaimana nilai-nilai dulu dan sekarang berbeza. Sekarang ni bos setengah-setengah orang yang dah lama macam saya, label saya ni, mungkin peringkat mereka jadi pemimpin jadi bos. Contoh tauladan itu penting untuk kita tonjolkan kepada anak buah di bawahnya. Kadang-kadang kita tidak boleh mengharapkan orang kata Assalamualaikum kepada kita ataupun selamat pagi. Tapi kadang-kadang kita bagi salam kepada dia. Tak salah. Bagaimana contoh daripada Rasulullah SAW. Dia dulu yang akan bagi salam kepada sahabat. Ini penting. Kadang-kadang setengah-setengah bos mengharapkan anak buah wis dia. Kena bagi salam. Pada bagi tengok budak tu tak ada adab lah. Dia katakan tak ada adab. Tapi sebenarnya kesilapan bermula daripada mereka, daripada bos-bos yang kena melihat balik pada diri mereka. Apa salah kita bagi salam, Assalamualaikum, selamat pagi kepada sesiapa saja. Bila dia tengok bos kita ni kan, kita bermula. Sebab ni sudah era dah hampir, kita kena bermula daripada diri kita. Ini sebahagiannya pandangan saya lah. Datuk, saya tertarik dengan yang awal-awal tadi. Saya nak tanya ni, saya nak celah kat mana ni? Boleh. Apa yang Datuk kata bermula dengan niat ibadah tu kan. Kita niat tu masa bila tu? Kita nak niat tu. Adakah pagi sebelum kita tolak kerja? Sebelum tolak kerja tu penting. Sebab teknik dan petua mengenai stres ni, kita bermula dengan awal pagi. Sebab setiap pagi 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang mensedekahkan hartanya. Bagi harta. Dan satu lagi berkata, wahai Tuhan, musnahlah harta si Bakir. Bermakna dengan apa yang kita ada, apa yang kita buat setiap pagi, permulaan pagi itu jangan dilihat. Sahabat saya belanja saya makan begini, kata contohlah. Ini dia menyedekahkan sedikit duit gaji dia tu. Sebab dia belanja saya minum. Ini contohlah yang kita nampak. Bermakna malaikat. Saya cakap, saya makan tu saya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan kenyangan alhamdulillah. Itu satu ibadah, satu sedekah,
yang telah diberikan kepada sahabat saya, kepada saya, maka saya memulangkan balik pahala itu dalam bentuk yang kita tidak nampak tetapi direkodkan. Ini salah satu yang kita kena melihat. Jadi setiap daripada kita bermula daripada pagi, bila nak hantar anak, cakap baik-baik bangun pagi-pagi ni, sebab tu kena senyum selalu. Senyum juga walaupun kita kadang-kadang ada pahit, tetapi kita kena reda sebelum kita tidur. Betul. Kita kena maafkan orang. Ini salah satu yang saya amalkan, saya buat. Kali sahabat tanya kenapa saya rambut saya hitam je, tak putih-putih, betul-betul yang kita amal sebab telah ada dalam sunnah. Kita amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Jadi berbalik pada soal tadi, saya menyatakan bahawa setiap daripada kita ni kena bermula daripada sekarang melihat balik diri kita, kena buat perubahan untuk nilai tadi dengan adab tadi. So saya nak serahkan juga kepada sahabat saya ni untuk dia mencelah. Terima kasih Datuk. Datuk telah memberi satu introduction yang baik. Saya nak memberi sedikit respon terhadap soalan DJ Rudy tadi mengenai perbezaan adab dulu dan sekarang. Sebagai contoh, saya melihat dari segi kehidupan sosial. Kehidupan sosial kita di zaman kecil-kecil dululah, kalau Datuk-Datuk ingat zaman kita duk main plastik ke main game ke dulu, ingat tak? Main game. Ada game tu bahasa orang putih dah game tu. Mainan yang main game. Main game. Kadang-kadang dulu adab kita, karakter kita, personality kita bukan sahaja dibentuk oleh ibu bapa kita, tetapi dibentuk oleh masyarakat. Sebab tu bahasa Inggeris dia sebut it take a village to raise a child. Maknanya semua orang tu bertanggungjawab dan memberikan peranan dalam membentuk seseorang anak di kampung berkenaan. Maksud dia macam mana? Katakanlah kita ni, kalau kita buat silap sebenarnya, walaupun ayah kita tak tahu, tapi kawan ayah kita tahu, benda tu akan sampai kepada ayah kita. Adalah yang menunggu kat rumah nanti. Adalah yang menunggu kat rumah, sama ada tali pinggang ke, pelepah kelapa ke, kita tak tahu. Dah yang menunggu kita. Maknanya kita dibentuk oleh kampung, oleh komuniti menjadi sebagai manusia yang baik, yang beradab. Kita takut untuk buat kesilapan itu bukan saja di depan ayah kita, tetapi juga di depan masyarakat pun kita takut. Berbeza dengan orang sekarang, kadang-kadang masyarakat nak tegur anak orang pun tak berani kadang-kadang. Tak berani. Kan? Ayah nak tegur anak pun tak berani, masyarakat nak tegur anak pun tak berani. Takut nanti keluarga, ibu bapa, ayah remaja berkenaan, budak berkenaan akan melenting, marah kat kita pula. Sama di sekolah pun kan, kadang cikgu pun tak berani kadang-kadang nak memukul seorang murid, sebab kadang-kadang tersalah pukul je mak bapak dia datang pukul balik cikgu silap-silap. Tetapi dulu tidak berlaku. Tidak berlaku. Sebab tu dia kata it take a village to raise a child. Maknanya satu kampung itu masing-masing memperbetulkan perangai, tingkah laku, adab kanak-kanak berkenaan. Kenapa dulu macam tu? Saya tak tahulah, mungkin semangat kejiranan, kekampungan itu memang tumbuh subur pada waktu itu. Semangat gotong royong tumbuh subur pada waktu itu. Sekarang gotong royong pun dah tak berlaku. Dia cakna lah. Dulu cakna. Jarang. Masing-masing cakna antara satu sama lain. Sebab dia tahu kalau anak Datuk Mus bermasalah, dia akan memberi masalah juga kepada kampung kita. Kalau anak saya bermasalah, dia akan memberi masalah kepada komuniti berkenaan. Jadi semua orang saling menjaga antara satu sama lain, supaya semua orang hidup dalam keadaan aman dan semua orang merasa bertanggungjawab. Dan apabila orang tu melaksanakan tanggungjawab itu, orang lain tak komplain. Kita ni kadang-kadang bila orang lain tegur anak kita yang melenting lebih daripada anak kita. Betul. Itu problem dia. That is the different values antara orang dulu dengan orang sekarang. Tak tahu kenapa benda ni boleh berlaku begitu. Cara hidup ke? Mungkinlah cara hidup, nilai yang berbeza dah sekarang. Maknanya individualistik tu makin tinggi, masing-masing orang tak, Datuk sebut tadi contoh, tak kenal pun antara satu sama lain, apa lagi nak bermesra, nak memberikan komen. Itu dari segi kehidupan sosial saya tengok. Yang keduanya dari segi kehidupan kerjaya. Dalam kerjaya, kalau zaman-zaman saya dulu lah, bila ketua tu, dia memang menunjukkan contoh teladan yang terbaik sebagai seorang ketua. Dan kita ni sebagai anak buah ni kadang-kadang bercampur baur antara perasaan takut dan hormat.
Takut tu pun satu, sebab takut yalah dia bos dia. Hormat tu satu. Hormat tu kenapa? Sebab dia menunjukkan contoh yang baik dia sebagai ketua. Bukan saya jadi ketua hanya memanaskan kursi saja, tidak. Dia memang memimpin jabatan berkenaan. Dia memang menjaga jabatan kebenaran, memberikan contoh teladan yang terbaik. Saya bertuah lah selama saya 31 tahun ini. Kalau dulu di awal kerjaya saya dibimbing oleh ketua-ketua yang hebat. Timbalan-timbalan pendaftar saya memang seorang yang hebat, dan saya hormat, dan dalam masa yang sama juga saya takut kadang-kadang. Maksud Cik Noh yang dibentuk masa era dulu. Ya, era dulu. Kadang-kadang kita nak jumpa dia pun kadang-kadang kita pergi dengan keadaan yang penuh persediaan. Sebab kita tahu kan dia tanya benda ni kita tak bersedia, kena marah. Marah tu adalah sebahagian daripada pendidikan. Dia marah tu supaya kita lebih menjadi staff yang lebih profesional, lebih baik, lebih bersedia. Cakap pasal marah ni, Datuk mungkin ada cerita pasal marah yang kerana terlibat dengan ketenteraan juga satu ketika dahulu. Kan? Yalah, kalau bos dulu memang caranya agak berbeza dengan dulu masa kita training dalam ketenteraan, memang kita diajar begitu kasar, begitu kasar, sebab dia beranggapan musuh tak bagi can kat kita. Apabila dia dapat tangkap ke, dapat kita ditawan ke, dia tidak ada bagi can langsung. Jadi cara pengajaran kasar tu memang pembentukan askar terdahulu. Tapi sekarang ni tidak berlaku sangat. Ada, tetapi dah perubahan era tu berlaku. Kalau dulu perkataan-perkataan yang dikeluarkan tu agak kasar, tetapi kita di-train begitu. Selain pada tu banyak lagi benda-benda lain. Tapi apabila saya pernah pergi di mission di luar negara, di pasukan pengaman, memang kalau kita tengok di negara-negara luar pun askar-askar memang trainnya begitu. Di luar negara pun sebab kalau kita tengok pihak musuh, apabila dapat kita memang tak bagi can. Betul lah. Dengan kesesaan, dengan macam-macam lagi tekanan yang diberi. Jadi tidak semudah yang kita harap lah. Kita tengok apa yang berlaku di Sabah apabila pencerobohan berlaku oleh pihak Abu Sayyaf dan sebagainya, maka kekasaran berlaku kepada pasukan keselamatan, iaitu terdiri pada polis pada waktu itu. Bagaimana bentuk mayat mereka, mana seolah-olah keganasan yang dahsyat. Ini gambaran yang kita boleh lihat berlakunya tadilah kemarahan yang luar biasa pada seseorang. Jadi dalam konteks ini kita juga kena melihat kemarahan tu biar berpatutan. Dalam adab kita lah, dalam pekerjaan pun jangan sampai empah meja, empah kursi, empah cawan, buang pen kalau melibatkan di pejabat lah. Apa pecah harta benda awam. Ini berlaku. Kalau tengok telefon dulu, telefon yang tepi jalan tu, sampai 3 tangkar je. Mana pergi dah tahu dah. Sampai macam tu melepaskan kemarahan kepada benda. Nanti kamu lepas kemarahan kerana putus cinta, ataupun dia bergaduh dengan siapa dalam telefon tu, hingga wayar telefon tu sekali bawa. Ini berlaku kalau kita tengok telefon awam dulu menjadi masa keadaan. Banyak benda ini kita kena kurangkan. Ini pandangan saya lah. Maknanya kalau berbalik kepada Cik Mana cakap nilai adab tadi kan, maknanya orang dulu train dia lain kan. Maknanya mungkin ada elemen ketenteraan lah. Mungkin orang dulu dekat dengan Perang Dunia Kedua kan. Zaman Jepun dah juga. Dia berita ni. Kita kena tengok kaset macam ni. Dia mungkin ada retik tanah, perang Jepun dan sebagainya, komunis dan sebagainya, maka ukuah kampung tu kuat. Sebab benteng pertahanan. Sebab kalau tengok rumah-rumah orang dulu tak berkunci pun tak apa. Tapi nilai ini apabila saya pergi beberapa negara di negara ASEAN, apabila saya terlibat dalam NGO Cambodia, Vietnam, masih banyak rumah-rumah orang yang di kampung-kampung ni dia tak berkunci. Dia tinggal macam tu je. Dia pergi kebun apa semua, mana dia yakin dan percaya tidak ada perompak, pencuri. Sebab dia kenal setiap muka yang ada dalam kampung tersebut. Jadi itu sebab dia berlaku. Dan di negara kita pun harta benda pun biar macam tu. Betul. Masa saya zaman kecil, saya tinggal di Kapur Longsong kan. Bila saya zaman kecil tu, saya tengok tok saya tinggal rumah macam tu ya.
Barang kemas apa tinggal dalam kotak, tinggal dalam laci gitu lah. Saya rasa mungkin ada lah. Dia bawa bantal ke. Orang dulu mana peti besi pun tak ada. Bawa bantal ke, bawa dalam beras ke apa ke, gulung-gulung. Mulu ada kot. Mulu. Jadi dia tinggal begitu saja. Pintu memang tak berkunci. Saya balik rumah, kalau kita nak makan nasi, masuk duduk dalam saji lah. Ambil dah nasi, makan. Dia begitu mudah. Kehidupan di kampung pada waktu itu begitulah. Sebab tu ukhuwah. Siapa yang masuk di kampung tu orang akan tahu. Orang luar lah. Maknanya mereka antara satu sama lain tu nilai tu begitu dekat. Tahu anak orang ni jadi ni, anak ni, dia boleh tahu. Jadi cakna mengambil peratnya. Jadi dia boleh tegur. Kalau kita salah boleh tegur. Jangan Cik Mana cakap tadi. Maknanya kita takut nak memberitahu kalau kita kena rotan kat sekolah. Atau kena rotan dengan guru ngaji Quran. Kita takut nak beritahu tok ke mak ke, nak beritahu tentang perkara yang kita kena pukul tadi. Kalau beritahu saya kena tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi kat yang kena 5 tadi tambah lagi 10. Tak pasal-pasal. Banyak rahsia lah orang dulu Jadi begitu. Tapi sekarang berbeza. Sekarang bila kena pukul je sekolah, dia beritahu kepada mak ayah dia, mak ayah pergi serang guru. Ini berlaku. Pukul balik cikgu tu tak pasal. Padahal tujuan mendidik. Bukan mencederakan ya. Itu dia tu lah, nak mendidik kan. Okey, apa kata kalau kita bacakan soalan daripada pendengar kita? Boleh? Siap mana? Okey, daripada Tengku Nur, soalan yang pertama tadi. Kita dah peram tadi. Katanya, Assalamualaikum Datuk DJ Makno. Menurut Masaki Imai, seorang pakar teori organisasi Kaizen, Kai perubahan, Zen kebijaksanaan, telah menjadikan amalan budaya yang dipraktikkan oleh orang Jepun. Soalannya, bagaimana budaya tersebut boleh diterapkan atau dipraktikkan dalam budaya organisasi di negara kita? Kita serah pada Cik Mano sebab dia pernah belajar ke Jepun. Belajar sekejap je. Moshi ya. Moshi. Hai, arigatou. Terima kasih Guno. Sebenarnya banyak saya nak kongsi pengalaman bersama di Jepun ni. Anyway, saya jawab dulu soalan Tekuno dahulu. Pertamanya, bagaimana kita nak mengamalkan benda ni. Di Jepun ni tak pelik. Inovasi, penambahbaikan itu sudah menjadi sebahagian daripada budaya dia. Kebersihan, 5S tu adalah sebahagian daripada budaya hidup dia. Dia dah train daripada kanak-kanak lagi. Isu kebersihan tu dia dah start daripada kanak-kanak lagi. Jadi tak payah cakap kebersihan dah bila dah nak bekerja ni, sebab benda tu dah built in dalam dia punya DNA. Mungkin kita masih jauh, benda-benda tu masih jauh. Apa yang saya boleh cadangkan, mungkin buat permulaan, kita kena institusikan kecemerlangan. Jadikan amalan-amalan inovasi, penambahbaikan, kecemerlangan ini sebagai satu institusi yang dinilai. Sehinggalah dia menjadi satu budaya kita. Di Jepun tu dia tak payah institut pun tak apa, dia dah jadi sebahagian daripada their way of life dah. Tak payahlah nak cakap pasal 5S pada dia, memang dah sebahagian daripada budaya dia. Tak payahlah nak cakap pasal penambahbaikan, dia dah memang part and parcel of their DNA. Sebab tu kadang-kadang undang-undang pun dah tak perlu pada dia dalam konteks kebersihan, katakanlah. Sebab kebersihan tu dah sebahagian daripada amalan dia. Tak perlu lagi dah pekerja-pekerja untuk mengangkut sampah, untuk menjaga kebersihan. Semua orang jaga kebersihan. Jadi dia can save the money dalam konteks berkenaan. So kita kena institusikan kecemerlangan itu, sama ada dalam bentuk, mungkin kita boleh start dengan pertandingan ke apa benda. Kita tak nak seperti negara jiran kita yang negara dia memang bersih, tapi dia masuk negara kita habis dia buat kotor. Buang sampah, lepas bayar tu je habis buang sampah. Kita tak nak bentuk warga negara yang macam tu. Dia hanya bersih, dia hanya beradab hanya pada negara dia kerana takutkan kepada kuasa undang-undang. Tetapi di Jepun tu saya nampak genuine. Inovasi itu adalah sebahagian daripada gaya dia. Kecemerlangan juga adalah sebahagian gaya dia. Dia memang dah perfect. Sebab tu saya teringat satu kisah apabila kita bercakap pasal kualiti perbezaan antara Jepun dengan Amerika. Berkenaan dengan satu kontrak pada mula-mula dululah. Bila orang Amerika ni nak order barang daripada Jepun, katakanlah dia nak order barang 1,000, tapi dia accept 5% defect.
5% defect kalau ada, tak ada masalah pada dia. Maknanya lepas tu dia hantarlah order tu kepada orang Jepun untuk hantar barang tu kepada US. Lepas tu orang Jepun pun siaplah barang-barang tu pun dia hantar. Dia balas dengan satu tulisan. Dia kata kita dah fulfill kita punya kontrak untuk supply barang ni sebanyak 1,000 unit, and we try our best, dia kata, to make sure that 5% of them is defect. Dia cuba seberapa daya upaya untuk memastikan 5% tu defect. Sebab pada dia tidak boleh menerima 5% defect ni, tetapi disebabkan oleh US kata dia boleh terima 5% defect, dia terpaksa buat rosaklah 5%. Pada Jepun is 100%, is a zero defect. Mana ada defect. Kalau you order 1,000 barang akan diterima dalam keadaan yang perfect, no defect. Tapi dia salah faham di situ berlaku, di mana apabila US kata dia boleh terima kalau berlaku 5% defect, tak ada masalah. Tetapi pada Jepun dia tak faham benda tu. Pada dia tak faham. Macam mana ni 5% defect? So we have to do something defect ke untuk hantar kepada US. So dia terpaksa lah mencacatkan barang tu untuk hantar ke US balik. Lepas tu dia kata we try very hard to make sure that 5% is defect. Kadang-kadang dia macam lurus sikit kan. Dia macam kena ikut. Dia terpaksa ikut ke ajuan US. Sebenarnya pada US pun kalau you hantar 100% tanpa defect pun tak apa. Tapi pada dia asing lah. Apabila di dalam kontrak, you tulis we accept 5% defect. Pada dia no such thing yang defect ni. It's a zero defect. So itu adalah merupakan nilai yang memang dah built in dalam dia punya DNA lah, Jepun ni. Satu bangsa yang kita patut benchmark. Sebab itulah apabila Tun N sebut dulu dasar pandang ke timur tu, saya melihat inilah salah satunya. Inilah benda yang dia nak tengok, nak bawa kepada kita walaupun dalam keadaan negara yang tanpa agama. Jepun ni pada saya tanpa agama. Dia duk menyembah tu, kadang-kadang kita tengok dalam kotak sembahan dia tu tak ada pun benda arca pun benda. Bukan dia tak sembah benda pun, tak ada patung pun, tak ada agama, tetapi masih boleh membentuk jiwa yang bagus lah dari segi kualiti dan juga adab. Adab kebersihan kan benda yang paling utama. Kita rujuk kepada agama kita pun, kalau kita buka kitab fiqh pun, bab yang pertama bab apa benda? Bab kebersihan. Sebelum cakap bab solat lagi. Kan bab yang pertama adalah mengenai kebersihan, bersuci, taharah. Bab yang pertama adalah taharah. Batulah masuk bab solat. Sebab kalau tak bersih, sembahyang pun tak sah. Maknanya untuk menjawab soalan Tengku Nur ni, kita kena institusikan pada saya elemen kecemerlangan tadi tu perlu diinstitusikan. Jepun ni kita boleh jadikan dia sebagai satu contoh bagaimana dia transpon kan daripada negara dia tu selepas perang, sebuah negara selepas perang, dan satu bangsa Jepun ni yang kuat bekerja, menjaga kebersihan, adat, nilai. Sebab dia ni orang yang macam hormat orang, bila jumpa orang dia tunduk balik. Betul. Ni salah satu yang kita tengok, bahawa dia ada adab tertentu yang boleh kita terima pakai. Bagaimana dia datang ke negara kita, bahasa dasar kita dulu pandang ke timur, hari ni dia banner Proton tu sendiri. Saya tertarik yang jumpa orang tu kan, macam semut lah. Semut dia jumpa dia akan salam kan. Surah semut ada kan dalam Quran. Dan salah satu bangsa yang agak bekerja kuat. Dia kerja kuat. Antara yang bekerja kuat, dan itu sebab apabila dasar kita pandang ke sana. Kenapa kita pandang ke sana? Sebab kita nak ambil nilai yang berada di negara tersebut dan dibawa kepada negara kita. Ini salah satu yang kita boleh melihat, bahawa salah satu kita melihat Jepun lah. Dari segi adab, ketimuran dia, dari segi kuat bekerjanya, dari segi kebersihan dia, sungai-sungai dia, dari segi kerja kuat. Kalau tengok zaman perang pun bagaimana tentera Jepun mengalahkan tentera-tentera yang kuat, termasuk tentera Amerika di negara kita. Sombong kapal yang besar tu, dia sanggup kamikaze, sanggup berani mati untuk memecahkan kapal tu. Bermakna dia bersatu hati. Berapa buah kapal jet fighter dia, dia turun ke sombong kapal yang besar tu, dia langgar, dia masuk ke dalam, melebatkan kapal perang tu meletup. Bermakna kesungguhan, kesanggupan
dan kecintaan kepada negara yang begitu kuat. Dan Jepun dia pergi mana bawa bendera Jepun. Saya pernah baca kisah Soichiro Honda. Hash. Ya. Okey, masa Perang Dunia Kedua tu lepas bom dijatuhkan di Nagasaki, Hiroshima tu, kilang Soichiro Honda ni musnah kan. Lepas tu dia berdiri dengan anak dia tepi lepas pasca perang. Dia cakap kepada anak dia, anak, kita akan buat kilang lebih besar daripada ni. Tengok pemikiran dia lain kan. Dia tak adalah kita dah tak boleh dah buat. Kita dah hancur dah. Kita akan buat kilang lebih besar pada ni. Semangat je. Semangat untuk bangkit untuk bangkit. Ini yang kita kena ada. Ini yang kena ada pada nilai orang kita, bukannya berdeki khianat. Betul. Bukan melihat sana cemburu. Jangan. Jadi cubalah kita balik pada fitrah kita, balik melihat pada diri kita, balik dekat mana kekurangan. Kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kita nak cemburu dengan mereka? Betul. Kita kena support. Betul. Kena sokong. Begitu dalam pekerjaan kita juga. Ada bos-bos kadang-kadang menilaikan orang tu berbeza-beza. Ya, betul. Contoh sekiti lah. Ini sekarang ada dekat sekiti ni. Berbeza-beza. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi bila yang dapat rendah tu, dia akan merasa bos ni tak suka aku, ataupun downgrade dia. Yalah. It's not fair. Kita tak boleh cakap begitu. Sebab setiap bos tu dia ada penilaian tersendiri. Cuba kita baiki diri kita. Apa salahnya? Ini juga penting. Dalam bekerja ni kita kena ada kekuatan tersendiri untuk kita maju. Betul. Dan sebab tu berbalik pada Tengku Noh cakap tadi, Jepun sikap orang Jepun, saya jarang tengok orang Jepun sama-sama dia kata gitu, kata gini, jarang. Sebab saya pun pernah pergi ke Jepun. Saya pun pernah terlibat pada Kementerian Luar tu. Banyak dia dengan orang Jepun. So Jepun tu tengok teknologi dia, kemajuan dia, dan dia orang pun ramah tamah. Kalau kita sesat, dia bagi tahu, okey, tapi mana kita nak naik. Yes. Saya daripada sini nak pergi ke sana, dari sana nak pergi sini, kan? Dia beritahu. Begitu baik sekali lah. Mana dia bagi tahu apa yang kita boleh, tak boleh. Kita nak makan nasi, dia tunjuk, dia sanggup tunjuk arah. Ini contoh-contoh negara dia boleh maju. Jadi kita kena ada sikap yang begitu, supaya orang melihat bahasa Melayu, bangsa kita ni bahasa yang juga jauh lebih boleh maju. Boleh maju. Kita boleh maju dengan cara kita kena kekalkan nilai kita, adab kita. Jangan pesongkan adab ni. Sebab kadang-kala apabila kita mendapat pelajaran yang lebih tinggi di luar-luar negara begitu lama, bila kita balik, kita tertinggal adab tu. Betul. Ini yang mak ayah tadi kena train balik anak tu balik kepada nilai dan adab. Ini pandangan saya. Okey, harap menjawablah soalan kepada Tengku Noh tadi. Okey, UMT FM Sentuhan Interaktif Mahasiswa, sudah pun pukul 11.52 pagi. Alhamdulillah kita masih lagi dapat ke udara untuk berkongsi topik kita pada pagi ini yang tidak kurang hebatnya untuk kita jadikan sebagai panduan, terutama kita yang bergelar sebagai pekerja ni, iaitu adab bekerja, nilai yang semakin terhakis. Terima kasih juga kepada yang respon melalui Facebook UMT FM. Untuk ini kalau boleh share, komen ya, follow. Dah macam apa ni? Dah macam jual tu pula. Jadi YouTuber pula. Okey. Dan juga kita ucapkan terima kasihlah kepada Kimi Muhammad Nawi yang menyampaikan pantun kepada kita. Kita dengar pantun tu. Saya bacalah. Baca. Okey, DJ baca mungkin tak sama dia punya feel dengan yang si penghantar ni. Tak apa, sama-sama. Okay. Alangkah indah hati beriman, akhlak mulia tiada tara. Alangkah indah banyak teman, hidup bahagia banyak saudara. Tuju pada siapa ni? Semualah kot. Semualah. Okey, katanya tahniah kepada Datuk Mustafa di atas pelantikan Profesor Ajung, dan kepada DJ MNS serta DJ Rudy. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak jawab soalan pendengar. Untuk makluman Datuk, yang saudara Kimi ni, adinda saya Kimi ni adalah bekas pelajar kita. Wah, bagus. Alumni UMT dan telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah UMT. Alhamdulillah. Memang orang yang baik, orang yang hebat lah untuk bersama dengan kita. Terima kasihlah kepada adinda saya Kimi kerana mengikuti juga perkembangan UMT FM ni. Terima kasih. Okey, dan Tengku Noh tambah lagi amalan ucapan salam. Terima kasih, mohon maaf dan sentiasa senyum pagi katanya. Ini kongsian dia kot. Mungkin berkait dengan apa ni, budaya orang Jepun tadi kot. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan daripada pendengar kita, saya nak terus bertanya kepada Datuk lah berkenaan dengan pelibatan Datuk ni di peringkat antarabangsa dalam bidang pekerjaan ni. Datuk bermula
banyak dah pengalaman kerja kan. Mula wartawan pun pernah kan. Mungkin Datuk boleh jadi DJ sebenarnya ni. Saya kalau jadi DJ nanti orang lain tak ada can. Sebab saya ulas semua. Jadi lebih bagus lah. Lebih bagus hidupkan suasana tu dengan ada DJ. Sahabat kita DJ Ludi, ada sahabat kita DJ Mano. Jadi nampak lebih meriah lah. Sebab kita dalam satu penceritaan ini biar nampak dia punya kehidupan tu tidak begitu serius. Kita cakap serius tapi dalam masa yang sama kita memberi sesuatu yang tidak ada di luar lah. Ini pengalaman kan. Kita buat pengalaman ni satu cerita yang agak menarik. Saya bukan berdasarkan buku-buku teks saja, tapi kita bercakap berdasarkan laluan hidup yang kita lalui bersama. Cik Mano ada pengalaman dia, Cik Rudi ada, saya pun ada. Saya ingat sikit lah. Tak apalah. Waktu saya banyak bertanya bila jumpa Datuk kan. Datuk dia terlibat dengan wartawan juga kan. Katanya pernah cari income dengan wartawan tu, bawa berat kamera kulit gini. Saya pernah jadi stringer lah. Stringer kerja wartawan 9. Okey, berbalik kepada soalan saya tadi, pengalaman Datuk lah di peringkat antarabangsa dari segi budaya kerja, adab bekerja ni. Silakan. Di peringkat antarabangsa ni ialah saya pernah kerja di Wisma Putra dan dalam masa sama sebagai NGO antarabangsa. Saya banyak juga pergi banyak negara. Budayanya berbeza-beza. Kalau saya pergi di Middle East, negeri Arab tu dia lain. Jangan kita terkejut kita tengok sebuah negara Islam yang besar tapi adat kehidupan dia berbeza dengan kita. Dia cakap pun kadang-kadang kita rasa macam kasar kadang-kadang, tapi mungkin itu kehidupan mereka. Kehidupan mereka, dan walaupun mereka makan nasi tetapi mereka kadang-kadang tak suka pedas. Sama belacan tak ada. Lidah dia lain lidah kita kan. Jadi perbezaan tu banyak kita tengok. Kalau kita pergi di Europe, jumpa dengan orang-orang Amerika pula, dia lain pula, berbeza dia. Kadang-kadang orang tengok romantiknya orang Mat Saleh ni ialah romantik pada peringkat dia penciptaan tu dia macam tu lah. Selepas tu lain pula ceritanya. Jadi semua ada dia punya cara-cara tersendiri. Tetapi budaya yang belah ke Jepun tadi, kita Thailand, dia adat dia lain. Dia agak nampak lembut walaupun percakapan dia agak bising. Thailand pun juga cakap agak bising, tetapi dia tetap menjaga nilai adat tadi. Dia ada dia punya cara. Begitu juga di Indonesia. Kalau kita tengok orang dulu dia panggil dia punya lelaki mas. Mas. Itu mas abang lah kan. Dia panggil mas mus lah. Mas mus lah. Kalau pergi di mas. Ya mas. Baik mas. Mas bukan mas kapal terbang. Jangan lupa pakai mas. Jangan lupa pakai mas. MARSK. Betul lain pula. Jadi itu budaya. Tapi sekarang ni kalau tengok filem-filem di Indonesia pun perubahan ikut zaman. Kalau tengok Puteri untuk Pangeran, cara bercakap pun agak berbeza. Lu gua pun ada. Bermakna dia guna istilah tu sudah berbeza. Tetapi masih lagi ada ketimurannya. Sebab tu kita kata di negara kita pun kita kena kekal ketimuran ini. Sebab kita nak menggamit pelancong yang daripada luar datang ke negara kita dengan adab tadi. Dan kita terkenal apabila kita pergi ke Umrah Mekah. Orang daripada Malaysia ni antara orang-orang yang tinggi disiplinnya. Yes. Bermakna kalau orang tanya daripada mana kita kan? Kita Malaysia dia dengan sendirinya macam dia tak, kalau nak marah tu tak jadilah tarik handbrake. Orang Malaysia. Yes. Dia meletakkan kita menyenaraikan kita antara negara-negara yang ada adat yang agak tinggi. Kita Indonesia ni antara yang tinggi. Orang Arab sebut, orang Malaysia ni ahsanun nas dia sebut. Itulah manusia yang terbaik. Yang ikut disiplin. Ikut disiplin. Mana kalau kita pergi Mekah kita ikut, kalau kata tak boleh kita tak buat. Tetapi berbeza negara-negara tertentu yang dia marah tu buat juga, langgar juga kan. Macam kata kat Kaabah tu tak boleh lah ambil kain serban tu pergi tempek dia sapu di Kaabah ke. Okey, macam saya ada pandangan sikit lah.
Tapi bukanlah saya ni tak pernah sampai Mekah lah kan. Pernah sampai lagi. Tak ada rezeki lagi, Allah tak jumpa lagi. Macam adakah kita ni, orang kita ni berbeza dengan macam Encik Mano cakap dia kan, DJ MLS cakap dia, yang negara luar tu dekat negara dia jaga. Bila masuk ke dalam negara orang lain dia tak jaga kan. Macam kita ni keluar kita baik pula ke macam mana? Berbanding dengan orang lain tu, dia melihat kita ni baik. Orang Melayu ni berbanding dengan suka bersedekah, suka memberi, suka kalau macam-macam orang pun tak sedekah ke, ataupun yang petugas-petugas di sana kalau tengok orang Melayu, muka Melayu je, cepat-cepat dia minta sedekah. Sebab dia tahu orang Malaysia aje mesti dia bagi. Satu, yang kedua lah, polis ke pasukan selamatan ni bila tengok kita orang Malaysia, dia sanggup tolong apa saja. Bermakna kita ni dah terkenal dengan sikap kita, yang nilai kita, adab kita. Kita pergi ke luar negeri pun kita disiplin tinggi. Kita tinggi pada orang lain lagi. Kalau kita pergi di UK, di Jerman, di Jepun, orang Malaysia boleh ikut laluan itu, boleh cara perjalanan mereka ni. Sebab saya pernah duduk di Wisma Putra. Bila duduk di Wisma Putra tu, saya banyak pergi merata dunia. Dia melihat Malaysia begini, cara adab kita ni macam-macam lah. Mana kita jaga tertib tu, berbanding dengan orang Islam di negara-negara lain. Bukan nak banding orang Jepun, tak banding lah. Banding dengan negara-negara Islam yang lain. Termasuk efek di negeri Arab Saudi pun, kita pergi Mekah pun, layanan kita pun agak tinggi. Sebab orang dia keras. Kalau dia larang marah tu, mana begitu sekali. Ini laluan yang saya pergi, banyak negara saya tengok begini. Tapi di negara-negara ASEAN yang saya pergi, banyak lagi aspek ketimuran, nilai ketimuran tu masih ada. Contohnya di Indonesia tadi, di Cambodia, di Thailand, di Laos, di Brunei, negara-negara ini masih lagi mengekalkan tradisionalnya, masih mengekalkan ketimuran. Adat ketimuran dia masih ada, mana dia tidak habis begitu saja. Walaupun generasi muda dah menguasai banyak sekarang ni dalam negara kita, tetapi adat tu tetap ada, di mana ada pencampuran antara moden dan tradisional masih. Ini yang kita nak kekalkan di negara kita ni. Contohnya macam kita bertanya ataupun kita sesat jalan dan sebagainya, dia sanggup menolong lah, hantar, dia tak menipu lah, tak pergi tempat yang tak tentu arah. Efek di negeri Thailand sendiri pun tempat yang kita kata agak yang ni sikit lah, kuat sikit lah dengan mafia dan sebagainya. Masih lagi kita tak sesat lah. Kalau kita sampai di sana, kalau kita minta tolong sesat jalan, polis ke pasukan semata ke, orang ramai masih lagi turut membantu kita. Ini salah satu yang kita rasa adab itu, nilai adab tu masih tinggi di banyak negara yang saya pergi. Apatah lagi kalau saya buat misi-misi kemanusiaan untuk aspek-aspek sukarelawan, lagi banyak dia bagi laluan untuk kita ke sana, sehingga dia sambut kita tu macam seorang pemimpin. Sebab saya nak pergi bantuan ni, dia sanggup kadang-kadang saya naik taksi, naik kereta, dia tak ambil duit. Sebab dia tahu saya dah pergi nak bantu dia. Saya nak bayar duit, tak mau. Dia pun nak bagi percuma walaupun dia bukan Islam. Walaupun saya naik taksi, dia kata what you doing here, apa you buat kat sini. Saya cakap lah saya nak buat misi NGO dan sebagainya, kemanusiaan. Sehingga saya minum setengah tempat, saya makan kedai-kedai kecil pun, dia orang dapat tahu yang saya datang, tak ambil. Dia tak nak ambil duit. Dia kata dia juga nak menyumbang. Dia nak menyumbang kepada saya sebab saya buat kebaikan pada negara dia. Itu sebab apabila misi berlaku 47 orang tu, yang saya nak, yang ditawan dulu, yang telah ditangkap oleh kerajaan 47 orang rakyat Malaysia yang telah ditipu, kemudian dipenjara di Kamboja. Apabila saya nak menolong, saya minta bantuan daripada seorang menteri kanan di Cambodia untuk membantu saya dalam proses untuk membantu 47 orang, pembebasan 47 orang ni. Laluan itu begitu mudah. Dalam masa 6 hari saja saya boleh selesai, walaupun saya dapat ancaman daripada gangster, mafia dan sebagainya, tetapi laluan itu begitu mudahlah untuk saya. Dia dilindungi oleh askar dan sebagainya sebab ancaman nyawa. Ini salah satu yang saya melihat bahawa benda-benda yang begitu masih wujud. Sebab tu dalam negara kita, dia boleh, kita kena perbanyakkan balik, ni cadangan, perbanyakkan balik aktiviti kemanusiaan atau sukarelawan ni, berbentuk sukarelawan antara generasi lama dengan generasi baru.
dengan antara belia purba dengan belia yang bukan purba. Beli purba saya lah. Dia setengah purba. Dia purba dah. Jadi gabungan purba-purba tadi dengan muda-muda ni, maka jadilah. Tapi yang purba ni pun kena adapt sikit, kena ikut laluan orang muda. Style pakaian, style, tapi rambut jangan cat oren lah. Rambut tetap kekal rambut lah. Dia cat oren pula. Saya cuba memahami lah apa yang cuba Datuk sampaikan. Maknanya yang purba ni akan berkongsi ilmu berdasarkan pengalaman, kan? Berdasarkan pengalaman, tapi dia kena adapt tu, makna dia tu karakter. Jangan sombong. Kita mudah mesra alam lah. Orang mudah nak berbicara. Macam saya buat sekarang, kadang-kadang pakai swajin juga, kan? Swajin pun ada juga, pakai t-shirt. Jadi adalah anime orang muda sikit, tapi janganlah buat terbiak pula. Rambut tak oren ke tu. Kalau nak adapt tu, maksudnya kalau kita nak, kita macam guide lah. Kita gini, kita supaya orang muda ni boleh bercampur kita. Ini saya buat di Kuala Lumpur. Bermakna orang muda boleh berkawan dengan saya, boleh berkongsi pengalaman, boleh bercerita permasalahan. Kita panggil dia pun adik je lah, adik ke apa ke. Jadi dia biar dekat dengan kita, jangan jauh. Jadi seorang pemimpin ni kena mendekati golongan muda supaya golongan muda suka dengan ni purba ni, bila purba ni bila purba kata okey lah. Jadi bila purba tak kata purba, dia kata naik sikit, veteran lah. Beli veteran lah, tak purba lah, kan. Jadi kita kena menyesuaikan tu. Sebab apa kita menyesuaikan? Sebab kita nak menyelami perasaan mereka, permasalahan mereka, dan kita cuba juga memberi pandangan-pandangan yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Sebab mereka tak cukup pengalaman, kadang-kadang dia tenggelam punca. Jadi kita menyelesaikan cara berhemah, bawa dia balik ke jalan yang agak acuan yang betul. Maknanya orang lama ni akan menegur supaya adab orang-orang muda ni akan betul lah. Tapi tegur tu bukan secara tegur kita bagi tahu, kita berkawan. Kita bertegur dengan cara kita mendekati mereka, berkawan, minum air kat kedai, lepak-lepak. Ini juga salah satu aktiviti ataupun dalam sukarelawan tadi. Dalam sukarelawan tadi, bos jangan tunjuk macam dia bos. Sukarelawan lah berbeza dengan kerja. Bekerja dalam pekerjaan di jabatan kerajaan, kita ada perbezaan bos dengan bukan bos dan sebagainya. Itu bos kena bagi koman, kalau tidak berterabur ni. Dalam sukarelawan dia berbeza. Dia satu ikatan ukhuwah, adik-beradik, macam kekuatan. Jadi kita kena bercampur dan kena mengenali antara satu sama lain. Dalam konsep kerja tadi pun kena buat juga. Saya akan ceritakan nanti bagaimana antara majikan dengan pekerja bawahan dia. Apa yang majikan perlu buat, apa yang orang bawah kena support. Jadi itu kemudian ini kita buat sukarelawan tadi. Jadi sukarelawan tadi dia berbeza. Sebab kita kerja satu tim. Kalau kita pergi luar negara, kalau tim tu kita tak boleh pecah. Jadi sebab tu sebelum apa-apa permulaan, taklimat tu kena diadakan dulu. Mana satu resolusi, satu maklumat, satu mesyuarat perlu diadakan terlebih dahulu. Semua orang terlibat. Dalam taklimat, dalam mesyuarat tu semua orang terlibat. Tidak ada kecualian semua. Jadi kita bagi tahu apa dasar yang kita nak buat. Jadi dia nampak. Ini penting dalam pelaksanaan tugas. Tapi dalam misi saya terlibat dengan menyelamatkan 47 orang ini tak boleh bagi tahu. Berbeza. Sebab misi ini saya pergi dan melibatkan nyawa. Misi ini banyak benda-benda rahsia. Jadi pelibatan tu hanya high level saja. Antara saya dengan Menteri Kanan tadi, dalam perjalanan hidup tu berbeza-beza. Mana kita buat tu dalam keadaan yang senyap. Sebab tak boleh diketahui umum. Kalau diketahui umum, melibatkan nyawa penyelamat tadi. Dia ancam nak ditembak, diikut oleh mafia dan sebagainya. Ini berlaku pada saya lah. Jadi saya terpaksa kena bertukar hotel, macam lagi lah, berhijrah dari tempat macam Mike Gaver, macam James Bond. Macam James Bond 007 punya, menyelamat 007. Bila nak lari tu pun mungkin pendengar kita yang belum mengenali lebih dekat lagi Datuk, kan, tertanya-tanya kan. Okey, misi menyelamat Datuk tu terhadap 47 orang pelajar kita yang terlibat dengan kisah ni tahun 2018. Di mana 47 orang rakyat Malaysia pergi ke Cambodia, terlibat dalam judi online.
Okey. Judi online yang dia telah dia pergi ke Cambodia tanpa visa yang sah. Visa yang sah bukan secara haram lah. Dia pergi secara visa ni, visa pelancong. Bukan visa yang sah untuk bekerja. Okey. Dia pergi ke Siem Reap, satu tempat tu, bandar pelancongan di Cambodia. Seramai 47 orang, 40 daripadanya rakyat Sarawak. 3 daripadanya rakyat Sabah. Baik. 3 daripadanya rakyat Selangor. Okey. 1 daripada wilayah Sekutuan. Daripada 47 tu, umur yang paling muda umur 19 tahun. Yang paling tua tu dekat-dekat 40, tapi tak sampai 40 lah. Yang paling tua yang paling muda 19 tahun. Daripada 47 tu 10 daripadanya adalah Islam. 10 daripadanya beragama Islam. Lagi 20 Chinese, Buddha lah, dan Kristian. Selebihnya ada Iban, ada Kadazan, itu je. Ada Iban, ada Kadazan. Mana ada orang Sabah, ada orang Sarawak, dan ada orang Sarawak Chinese, tapi Buddha, Cina, Chinese. Pergi yang di Kuala Lumpur tu pun Chinese, yang di Kuala Lumpur seorang Chinese, yang di Selangor 2 orang pun Chinese. So mereka ni muda-muda pergi. Mereka tidak ada pendidikan yang tinggi, rata-rata mereka bertaraf SPM saja. Mereka pergi ke Cambodia dengan harapan untuk dapat peluang pekerjaan yang menarik yang ditawarkan $1,200 sebulan. Tetapi malangnya apabila mereka sampai di Cambodia, mereka dikurung. Mereka diambil, diangkut, pasport mereka dirampas, telefon mereka dirampas, mereka dikurung dalam 2 buah rumah. Daripada 47 tu juga 10 daripadanya wanita. 10 daripada wanita, lebihnya lelaki. Jadi mereka pergi, mereka pun akhirnya operasi dibuat oleh kerajaan Kamboja. Mereka telah ditangkap pada bulan 11 tahun 2018. Mereka ditangkap, kemudian dikurung dalam penjara. 47 orang dikurung dalam penjara. 2 tahun dah kisah ni. Maka 3 tahun dah. Maka kerajaan cuba buat negotiation, kerajaan Malaysia pada waktu itu, tapi perjalanan tu agak sukar, agak tersekat-sekat. Akhir kerajaan memutus untuk pakai lawyer lah. Bila pakai lawyer, setiap seorang tu nak buka satu file kes saja $2,000 kena bayar. Bermakna duit mak bapak, duit ibu bapa mereka yang kena tangkap ni $2,000. Nak selesai kes tu akan mencecah mungkin $30,000 seorang. Duit siapa? Bukan duit kerajaan. Kerajaan hanya boleh grantor melalui rundingan kerjasama. Tetapi duit-duit ni mungkin datangnya daripada keluarga masing-masing lah. Kalau $30,000 seorang tu banyak juga tu. Kalau orang miskin kan, dan jual tanah tu. Betul lebih kurang $120,000 lah. Lebih kurang lebih kurang. Kalau $30,000 lebih $130,000 ataupun lebih. Jadi proses tu apabila saya dapat tahu daripada kawan-kawan saya, sebab saya NGO antarabangsa berpusat di Cambodia, saya membuat hubungan baik dengan satu menteri kanan untuk menyelamatkan misi ini. Jadi sebelum menyelamatkan misi ini, saya buat dulu plan, strategi bagaimana untuk menyelamatkan mereka ni tanpa menggunakan duit, tanpa mengeluarkan duit. Tapi duit saya habis jugalah. Duit saya habis jugalah. Duit budak-budak tadilah tak habis. Jadi saya pergi ke penjara tu. Saya buat misi, akhirnya berjaya. Saya dapat kebenaran untuk melawat mereka di penjara. Jauh. Penjara yang begitu daif, yang begitu jauh, dengan air yang tak ada, dengan makanan, dengan keadaan penjara yang begitu daif, dengan sesatnya orang. Kalau Covid sekarang ni, habislah Covid tu. Habis orang kena Covid. Sebab dia terlalu padat. 1,000 lebih orang ada banduan dalam penjara tu, 1,600. Dalam penjara tu duduk di hujung dekat sepadan Thailand, agak ke dalam. Atas kesalahan apa kalau masuk kesalahan penjara? Tu berbagai-bagai. Di Kamboja berbagai-bagai, bukan orang kita saja, orang luar pun ada. Bercampur ni 47. Kemudian saya minta dengan wadah penjara itu untuk menempatkan tahanan Malaysia ni berasingan daripada tahanan-tahanan lain. Ekoran daripada itu, saya dapat support yang kuat daripada kerajaan Kamboja, daripada menteri yang tolong saya tu, Menteri Kamboja. Akhirnya berjaya buat negotiation tadilah. Saya ubah kes daripada judi online kepada penculikan. Itu yang di James Bond tu. James Bond. Bila ubah colik tu, itulah sedikit. Betul. Banyak lagi saya cerita. Sebenarnya banyak bercakap pengalaman. Saya pun pernah bercerita dengan Datuk ni, pengalaman yang berharga ni, membantu rakyat Malaysia yang terkena scammer lah kiranya. Scammer lah tu.
Jadi naknya bekerja tu kan. Tapi nak adab bekerja. Pasal dia orang susah. Kita fikir gitu je, orang susah yang duduk di pedalaman Sabah dan Sarawak, yang tidak ada perhubungan langsung, dia percaya pada internet. Sebab tu dalam program tawaran kerja melalui internet pun kena hati-hati. Setiap pelajar yang ada di kempen ini juga kena hati-hati. Jadi itulah bercakap pasal adab bekerja ni. Cik Mano ada soalan. Soalan daripada Maizatul Akmal. Assalamualaikum DJ Rudy, DJ MNS dan Datuk. Katanya topik yang hebat, dekat dengan semua, khususnya staf UMT. Soalan saya, sering mendengar jika nak pekerja cemerlang perlu adanya bos bersikap leader bukan bosi. Okey. Apa pandangan Datuk nanti? Saya gini tanggungjawab tentang bekerja ni. Saya pun pernah jadi majikan. Tanggungjawab majikan juga pemilihan pekerja yang berkelayakan. Kita setiap bos ni mesti cari pekerja kita yang berkelayakan. Berkelayakan maksudnya dia benar-benar sesuai dan layak untuk dinilai. Kalau kita nak bagi SKT pun, kita rasa dia memang layak. Kerana kebolehan dia. Majikan pun juga perlu pekerja yang terdiri daripada pekerja yang memahami, yang boleh mempraktikkan segala kerja yang dia amanahkan berdasarkan ikut Islam kita ni, berdasarkan kita orang Islam, mana dia ada pegangan dia lah tersendiri. Lepas tu pemberian, selain pada itu, kadang-kadang kita nilai pekerja kita ni, kata dalam saya punya jabatan hanya boleh ambil 3 orang saja, katalah untuk SK tahun ni, untuk cemerlang 3 orang saja, sedangkan saya rasa ada 5. Sedangkan saya ada 5. Kota 3. Kota 3. Jadi bagaimana saya nak jaga 2 lagi ni? Itu penting. Walaupun saya ada ramai-ramai lagi, tapi untuk menjaga semua orang tak boleh. Tetapi kita buat berperingkat-peringkat. Ni untuk tahun ni 3 ni dah dapat, tapi 2 ni kita rasa layak juga. Bagaimana kita nak buat? Jadi ini penting. Adakah perlu dijelaskan kepada staf? Saya jelaskan yang 2 ini pada saya lah. Ini pandangan. Mungkin Cik Sekali boleh tambah sekejap. Pada saya ni mungkin kita boleh bagi dia dengan CG lain yang bos keluar sendiri. Kadang-kadang ada setengah-setengah bos tak berani nak buat. Sebenarnya boleh dibuat. Sebagai bos ni kita ada rasa tanggungjawab. Kita buat satu CG yang kita sign, ataupun kita cari product action mana-mana. Di samping kita bagi CJ tu, kita bagilah kek dia dapat CJ juga. Sebab CJ ni juga membukti untuk dia SKT akan datang. Kita pun bagi dia CJ penghargaan kerana basuh gelah yang terbaik. Kilat gelah dia. Jangan main, ada makna tu. Gilah kelabu, gelah kilat. Ini contoh. Contoh. Gelah pun kilat. Boleh cakap ni. Itu contoh. Sebenarnya kerja lah. Dari segi kerja, susunan file dia cantik, kerja tak pernah salah. Lepas tu datang ikut masa yang ditetapkan. Ini penting. Sebab kita kena fikir kerja tadi macam saya kata tadi, ibadah. Jadi berbalik pada ibadah. Kita nak keberkatan, rezeki. Jadi kita datang waktu yang baik. Dalam buat penilaiannya, setelah habis penilaian saya dapat 5 orang. Macam mana saya nak buat itu? Sedangkan 3 saja dia nak. 3 ni sebab seniority. Satu lagi saya tengok dia dah nak bersara tak lama lagi. Yang kedua pula siang pula. Kau tak lagi terlepas. Lepas tu tengok dia kedua pula ada ramah. Saya fikir dia ada khabar dia. Siang kau dia kalau dapat ni adalah kenaikan gaji. Yang ketiga pula kita tengok mungkin dia terlampau miskin. Kan dia ibu tunggal ke, adalah tersendiri. 2 lagi ni pun cemerlang juga. Jadi bagaimana nak mengatasi 2 ni? Yang 3 ni lepas dah. Kita nak cerita yang 2 ni. Jadi bagaimana nak ambil hati pun penting juga. Di samping staf-staf lain. Sebab tu kita tak boleh double standard. Sebab tu setiap kali saya juga kadang-kadang buat untuk ukhuwah tadi, saya buat hari keluarga. Hari keluarga. So ini juga merapatkan hubungan antara saya dengan mereka dan keluarga-keluarga mereka. Ini salah satu yang kita boleh amalkan dalam pekerjaan. Yang kedua, kita ada pertandingan-pertandingan tertentu untuk melayakkan beberapa orang staf yang kita rasa lain yang tak layak ni lah. Kita bagi ruang supaya mereka turut serta, supaya mereka tak rasa kecil hati. Kadang-kadang kita ajak dia pergi minum dan sebagainya. Ini juga salah satu yang kita boleh bagi. Tapi menunaikan hak kebajikan pekerja. Contoh tengah-tengah kita bekerja, staf saya ni kadang-kadang mengadu anak dia sakit, anak dia demam,
dia ada efek sebenarnya kalau selalu duduk keluar. Tetapi kita kena memahami orang selalu kena keluar ni, kita panggil personal. Bos kalau marah pekerja pun, walaupun dia berani sekalipun, jangan depan ramai. Betul. Panggil masuk bilik. Panggil masuk bilik. Jangan aib. Panggil masuk bilik, tanya apa problem you sebenarnya. Kita ketubuhkan sikit, talbiah sikit dalam aspek agama. Kalau dia boleh selesaikan, dia boleh ceritakan kita masalah dia pasal apa. Kadang-kadang kita tak mendekati. Sebab dalam satu kes saya, pasal saya di Kementerian Wilayah, satu pekerja saya kerap datang, lambat, tak datang. Bila saya siasat, tanya-tanya, anak OQ. Pagi-pagi dia kena hantar anak dia pergi klinik lah. Dia kena bersihkan najis dan sebagainya, kena mandikan anak tu. Ini yang saya nak tengok, baru kita faham. Kemudian kita longgarkan syarat. Ini penting. Kemudian daripada dia tak dapat SKT yang baik, kita boleh timbangkan untuk dia beri hingat cemerlang. Sebab ada sebab dia berlaku begitu. Dia bukan seorang pekerja yang tidak baik, tetapi kerana masalah yang membelenggukan fikiran dia. Jadi kita kena ringankan dia. Sebab dia tak nak cerita. Ada setengah-setengah staf tak mencerita. Anak dia okey, cacat, tak mencerita. Dia malu, betul tak? Malu. Ini cerita benar. Jadi sebagai ketua majikan, kita juga kena menyelami. Sebab tu sebagai majikan, kita kena kenal setiap orang, anak kaki tangan kita di bawah. Ini contoh saya yang saya boleh katakan lah. Lepas tu saya nak serah pada sahabat saya. Sekarang lah. Facebook kena friend lah. Kena friend lah Facebook. Mana? Kena berkawan dalam Facebook kan. Ya. Mana? Nak menyelami kan. Saya kena berkawan dalam Facebook. Sekarang ni dalam Facebook kan. Zaman Facebook kan. Facebook. Kena friend lah bos dengan saya tak boleh main Facebook. Kalau main Facebook saya jam kepala. Rambut saya gugur. Generasi purba mana ada main Facebook. Generasi purba tak main Facebook. Dia kena biar Facebook orang lain tu main. Dia dengar aja. Okey, saya serah pada sahabat saya lah. Sebab dia bos dia tu jadi pemimpin sekarang. Dia kena menceritakan bagaimana dia nak buat, nak mengatasi masalah anak buah yang ialah antara hubungan majikan dengan anak buah dia lah. Silakan. Okey. Terima kasih Datuk Mus, terima kasih DJ Rudy. Saya nak go back to the original question daripada Puan Maizatul Akmal tadi. Maizatul Akmal mengenai staf yang cemerlang biasanya lahir daripada ketua yang bersifat leaders. Tapi saya percayalah organisasi yang cemerlang, staf yang cemerlang tu, dia mungkin sama ada dipimpin oleh ketua yang betul-betul ada karakter as a leaders, ataupun as a bossy pun. Bos yang memang bossy. Kadang-kadang boleh juga menyebabkan institusi itu jadi cemerlang. Tetapi kadang-kadang dia tidak sustainable. Kalau dianya very bossy, bila dia tak dok je, organisasi tu pun turun. Bila dia tak dok je, hilang kecemerlangan. Sebab apa? Sebab kecemerlangan itu tidak diasaskan dengan jati diri, dengan keikhlasan yang sebenar. Sebab tu kalau kita dapat ketua yang betul-betul ada karakter as a leaders, dia mungkin kecemerlangan yang kita bina itu, quality yang kita bina itu lebih sustainable. Sebab dia membuatkan kita menghayati dan menjiwai kecemerlangan tu, bukan memaksa diri untuk menjadi cemerlang. Sebagai contoh, Korea Utara, walaupun dalam keadaan autokratik, kan, negara dia kuasa nuklear, maknanya negara dia tetap kuat, dilihat kuat, tetapi tidak sustainable lah, tidak berkekalan, dan mungkin tidak berkekalan. Kalau tanpa dia, mungkin negara tu boleh jadi hancur, rakyat pun akan fed up, hidup dalam keterpaksaan. Tetapi kalau kita dapat ketua yang genuine as a leaders ni, mungkin kecemerlangan itu betul-betul dijiwai, dihayati dengan ikhlas. Tanpa, kalau leaders tu dah pencen pun masih lagi kecemerlangan itu diteruskan, kerana dia dah menjadi sebahagian daripada nadi, sebahagian daripada DNA staf berkenaan. Back to the Datuk sebut tadi mengenai apa inisiatif yang kita boleh buat selaku ketua untuk meraihkan staf-staf yang cemerlang ni. Saya rasa kalau kita hanya tertumpu kepada APC, anugerah penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, memang very limited, 3% saja, 5% saja daripada staf kita. Sedangkan talent yang cemerlang tu banyak. Tetapi kalau pengalaman saya lah, apa yang saya buatnya adalah sebahagiannya idea-idea yang baik itu kita nobatkan sebagai idea of the year sebagai contoh, dan kita berikan sijil kepada idea berkenaan. Semasa saya bertugas di Pejabat Daftar, katakanlah, saya mengumpulkan idea-idea yang bernas
Lepas tu kita nobatkan, kita pilih antara idea-idea yang baik ni, kita nobatkan satu idea yang paling berkenan untuk tahun berkenaan dengan anugerah Idea of the Year. Antara Idea of the Year yang saya nobatkan, benda kecil je Datuk kadang-kadang, iaitulah untuk menghantar kad hari jadi, kad hari lahir kepada semua staf yang pada hari lahir dia. Bagus. Sebab saya punya idea, data mengenai staf ada di jabat kita, kita tahu pun bila kawan ni beranak, bila kawan ni, kita ada data tu dalam pejabat HR. Dan untuk memberikan ucapan kad selamat hari jadinya doesn't cost you too much untuk mencetak kad berkenaan. Berapa sen sangat nak cetak kad, tetapi bagi orang yang menerima kesan besar, kesan menandakan bahawa organisasi saya ni ingat ke saya. Sebab saya pernah menerima beberapa pujian daripada staf yang apabila dia menerima kad tu, dia ucap terima kasih banyak, kata saya tak sangka organisasi ingat dan menghargai hari lahir dia. Benda kecil. You tak perlu menelan belanja ribu-ribu, ratus-ratus ribu pun untuk buat benda tu. It's just a small idea, tapi kita nobatkan sebagai Idea of the Year. Dan staf yang mencadangkan benda tu, mungkin dia akan mengingat, idea dia telah dinobatkan sebagai Idea of the Year. Dan benda tu dibuat sampai sekarang tu. Bagus. Telah diwarisi, dicetuskan di zaman saya bersama staf saya dulu, dan diwarisi sampai sekarang dibuat. Saya juga memperkenalkan semasa di PPHK ini, memperkenalkan idea yang saya namakan sebagai The Creative Mind. Bagi tahun berkenaan, saya tengok staf tu yang selalu banyak memberikan idea-idea yang baik, idea yang bernas, atau dia buat sesuatu yang berbeza dengan orang. Saya hadiahkan dia sebagai the creative mind. Kadang-kadang CJ sekeping je kita sign, dan bagi penerima tu dia memberikan makna yang besar kepada dia. Kadang-kadang dia, saya yakin dia tidak memberikan kos yang besar untuk you buat benda tu, tapi bagi penerima tu dia memberi makna yang besar. Saya ingat MB Kerajaan Negeri Terengganu dahulu mengatakan, kecil pada kita, besar pada orang. Pada kita kecil je benda tu, tetapi bagi orang yang menerima tu besar. Dulu saya perkenalkan juga idea explorative mind, collaborative mind, iaitulah kepada staf yang berjaya membuat kolaborasi dengan berbagai-bagai pihak untuk bekerjasama dengan kita. Kadang-kadang kita bekerjasama menggunakan platform UMTFM, kadang-kadang di platform yang lain, platform sukan, di platform budaya, semua sekali. Dan dia telah membuka laluan tu untuk kita berkolaborasi dengan institusi ni. Sebab pada saya, hidup ni Datuk, kita kena banyak kawan, macam yang saudara Kimi sebut tadi kan. Kita kena banyak kawan untuk lebih mempercepatkan kemajuan kita. Kita tak boleh nak kerja seorang, syok seorang, akhirnya melambatkan pembangunan kita. Dengan adanya ramai kawan, sebenarnya kita saling mengukuhkan antara satu sama lain. Melalui kolaborasi ini, banyak benda-benda baru yang kita boleh explore. Sebab tu saya sebut juga kepada staff-staff saya, door open to another doors. Kadang-kadang kita buka satu pintu, dia membuka pintu-pintu yang lain. Sebagai contoh, kita melantik Datuk Muh ni sebagai Profesor Ajung. Dia membuka pintu-pintu lain lagi untuk Datuk semua datang ke sini, untuk memberi sumbangan ini pula. Mula-mula di HEPA, lepas tu di unit integrity, lepas tu lepas ni di fakulti ke pula. So apabila kita membuka pintu kolaborasi tu, dia membuka pintu-pintu lain lagi yang kita tak jangka. So that is the beauty of life lah pada saya. Kita kena banyak berkolaborasi, smart partnership dengan rakan-rakan kita yang lain. Tanpa kita sedar, sebenarnya ramai orang yang nak bekerjasama dengan kita. Cuma kadang-kadang orang melihat kita ni tertutup pintu, orang takut nak mari ke kadang-kadang. Apa salahnya kita terjun ke masyarakat, pergi keluar dan membuka pintu untuk bekerjasama. Tak rugi pun pada saya. So ada staff yang begitu membantu dalam konteks ini. Saya awardkan dia dengan satu CJ yang saya namakan sebagai the collaborative mind. Minda berkolaborasi. Bagus. Alhamdulillah lah, itu antara beberapa inisiatif lah. Bagus itu. Bagus. Sebab ni penghargaan kepada staff tadi, memberi motivasi dan sebagainya. Penting pada saya lah, penting sangat. Sebab tu saya berbalik pada soal tadi, aktiviti macam staff-staff tertentu pun, kalau yang ada masa
dia kena keterlibatan dalam aktiviti kesukaran pun perlu. Sebab dia memberi jati diri tadi, adab, nilai. Sebab kita bermula daripada rumah pun penting, daripada rumah kita latih anak kita, ajar anak kita. Sebab anak kita kalau dah dia agak dewasa, umur 12 tahun apa semua, dia kadang-kadang ada sifat malu. Kalau dulu kita boleh peluk dia, sekarang dah mungkin tak boleh. Jadi kita ajar dia dengan adab tadilah, supaya tidak tenggelam punca. Sebab saya takut satu masa, satu ketika anak-anak ini kalau tidak di-train tu, dia makin jauh. Bila ada gadget telefon tadi, dia balik, dia tengok gadget. Bila ayah balik pun dia tengok gadget lagi. Jadi ini satu masalah juga yang berlaku lah. Kalau dulu ayah balik, anak akan datang pegang tangan dan sebagainya. Jadi nilai adat tu bermula daripada situ, kemudian ke pejabat. Jadi pejabat antara kita dengan majikan, kita sama kawan-kawan, penting. Itu sebab dengan penting untuk kita melihat balik nilai-nilai ini. Sebab tu kata adab bekerja, nilai yang semakin terhakis. Jadi sekarang kita nak pupuk balik benda tu. Itulah sebahagiannya yang boleh kita huraikan hari ni lah. Saya boleh tambah sikit lagi mengenai adab ataupun nilai yang baik ini dia di luar-luar negara. Walaupun saya tidak banyak negara, tidak seperti Datuk ni almost around the globe, dia dah pergi belaka dah kata negara. Saya ni taklah banyak, tapi saya boleh kongsikan beberapa negara seperti England, Jepun dan juga Kazakhstan sebagai contoh. Pertamanya mengenai adab sosial, adab bersosial. Sebagai contoh, di Kazakhstan dulu, kalau saya nak melintah jalan tu, saya pijak je zebra crossing tu, semua kereta akan stop. Semua kereta akan stop. Sebab memberi laluan kepada kita untuk berjalan, nak lintah jalan. Samalah dengan di England tu katakanlah, saya mengetuai delegasi buat lawatan sambil belajar di England mula-mula dulu pada tahun 1997, mungkin 25 tahun dahulu. Bila sampai di sana, saya sewa kereta tu untuk pergi sampai ke Scotland semua sekali. Pertama kali sampai di England pun masa tu dah sewa kereta, berani sewa kereta pada waktu itu untuk pergi ke jalan merata-rata. Pakai lesen antarabangsa lah. Lesen antarabangsa, lesen Malaysia, lepas tu kita antarabangsakan lesen tu. Ada cara dia lah. Yalah, ada kertas lagi. Bila drive kereta di London ni, walaupun takut tetapi memberanikan diri. Sebab dulu left kita pakai peta. Left hand drive. Right hand drive. Dia macam negara kita, sama je. Antara adab dia di jalan raya, Malaysia ni kadang-kadang negara kita, memang saya sebut tadi ahsanun nas, dia anggap sebagai manusia terbaik oleh orang Arab lah, berbandingkan negara-negara orang-orang Islam di negara yang lain, di negara Islam yang lain. Tetapi bila di atas jalan raya ni, memang kita jadi tak berapa beradab. Automatik jadi tak apa beradab. Saya heran sungguh lah. Tapi di England ni dia memang beradab sungguh. Antara adab dia, katakanlah, kalau kita di persimpangan tau, kita sapa di simpan tu dulu, dia automatik dia memberi laluan kepada orang sapa dulu untuk jalan dulu. Kadang-kadang tak perlu traffic light pun. Dia dah become dia punya nilai masyarakat. Orang sapa dulu, dia jalan dulu. Lepas tu bila dia nampak kita nak bagi signal, nak pusing ke kanan, katakanlah nak masuk simpan, dia automatik akan berhenti, dia akan beri laluan. Dia akan pasang lampu lak menandakan okey, jalan dulu. Kita kadang-kadang bui kat lampu lak jangan jalan lagi, aku nak dulu. Aku nak pergi dulu ni, jangan. Lain. Dia tidak. Satu lagi, horn. Tak bunyi horn di atas jalan raya. Maknanya orang tak horn. Horn tu merupakan satu perbuatan yang biadab pada dia. Kita di hospital je tak boleh. Saya kadang-kadang mula-mula bawa kereta tu, siap horn member, pam jom berjalan. Pada dia, dia kata tak boleh nak horn kereta ni. Maknanya di England tu kadang-kadang nak jual horn tu susah nak laku sikit. Berbeza dengan Arab. Horn. Berbeza dengan Indonesia pun kadang-kadang pom. Tak ada horn, bunyi saja. Kereta tak ada horn, stres apa pemandu. Stres pemandu. Sana stres pemandu. Dia tidak. Dia hanya horn berbeza. Apabila kita tu memang reckless driver. Maknanya kita terlalu tidak berhati-hati, cuai dalam pemanduan. Dia nampak kadang-kadang orang motor orang gila-gila ke, dia akan horn. Tapi dalam suasana biasa dia tak horn kan orang. Dia bagi lampu untuk memberi laluan kepada orang. Kita bagi lampu supaya orang jangan jalan, biar kita jalan dulu. Dia tidak. Itu masyarakat
Itu dari segi adab sosial dia lah. Dari segi adab bekerja, dari segi pematuhan kepada masa, jangan kira lah. Di England ke, di Jepun ke, masa adalah segala-galanya. Kalau you janji pukul 9, pukul 9 lah. Tetapi kita ni cuba tengok, berapa kali you observe meeting tepat pada waktu dia. Kalau katakanlah meeting pukul 9, sepanjang you kerja, katakanlah sepanjang Rudy kerja berpuluh tahun, berbelah tahun, katakanlah berapa kali mesyuarat yang tepat mulakan pada waktu yang telah ditetapkan? Boleh kira lah. Boleh kira kadang. Kira pun dengan jari je, tak perlu jari kaki, jari tangan je kadang-kadang. Kebanyakannya terbabas saja waktu. Padahal itu benda asas. Tetapi di Jepun, di England, benda ni memang sebahagian daripada adab bekerja. Particular. Memang very particular sedang tu. Kita kadang-kadang ketua-ketua kita balik daripada Jepun, balik daripada England juga. Tapi masih adab itu pun kita tak boleh nak boleh terapkan. Pengalaman saya di Jepun juga tak lama, 21 hari. Masa katakanlah masa lecture, masa masuk kuliah, kita tidak boleh keluar kuliah walaupun nak pergi tandas, kerana menghormati waktu orang tu bagi lecture. Kena dengar. Bagi tumpuan. Tahan sangat macam mana? Tahan sangat. Ambil botol lah. Ataupun kadang kena angkat tangan lah, beritahu. Minta maaf encik. Kita kadang-kadang saja-saja je keluar. Dia marah, urus dia akan marah. Jangan keluar. Dia sebab kata ilmu. Kita kena menghormati orang yang ada depan tu dalam perkongsian ilmu. Kita kadang-kadang bukan saja keluar ikut dah, keluar isap okok lah, lepas tu kadang-kadang tu main WhatsApp lah, main apa benda. Dia kalau waktu meeting, fokuskan kepada meeting. Waktu bagi lecture, fokuskan kepada lecture. That is adab pada dia lah. Baik, kita berehat seketika. Lepas ni kita kembali ke pusingan terakhir lah untuk kesimpulan. Alhamdulillah. Daripada Allah belaka tu. Betul. Baik ni. Jadi sebagai penghujung lah kan. Biasalah kita nak dengarkan kesimpulan lah daripada topik yang kita perbincangkan pada hari ini. Terima kasih. Satu tajuk yang agak bagus, adab bekerja, nilai yang semakin terhakis. Satu tajuk yang boleh kita fikir bersama. Maka hari ini dan sempena kita pun nak sambut tahun baru, tak berapa lama lagi kita transformasikan diri kita secara 360 darjah. Kita kena ubah sikap kita yang dahulu kepada sikap yang baru. Kalau dulu kita tidak bekerja kuat, kita cobalah kerja kuat. Kita tengok rezeki yang kita dapat keseluruhannya, walaupun sikit, biarlah dia ada keberkatannya. Saya terus terang saya cakap, dalam konsep temu bual saya suka bercerita. Bukan saja pengalaman, tapi pengalaman-pengalaman lain juga saya suka, supaya benda ini dilihat satu perkongsian. Saya tak nak bila orang dengar ceramah tu orang rasa boring, mengantuk dan sebagainya. Maka hari ini kita kena tengok balik diri kita, hati kita. Seperti mana pepatah pernah menyatakan, jika hati kita bersih, kita melihat dunia dengan mata lebah. Tapi jika hati kita kotor, kita melihat dunia dengan mata lalat. Ada perbezaan mata lalat dengan mata lebah. Jadi jangan tunggu lepas tu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita buat sesuatu benda tu, kita manfaat, walaupun benda tu kecil, tetapi nilai tu begitu tinggi pada orang lain. Macam tadi saya tertarik dengan Cik Suri mengatakan bahawa dia buat penilaian staffnya yang tak dapat nak bagi eksekutif tertentu dengan cara-cara yang tertentu, yang kreativiti. Dengan kreativiti. Jadi ini satu usaha yang agak menarik. Dan saya harap bos-bos lain yang mendengar, supaya dia ada inisiatif ni dia buat sebab zaman sekarang zaman sudah berubah, bukan zaman purba lagi dulu beliau purba dulu dia lain zaman dia dulu zaman yang tidak ada hitam putih TV. Telefon pun pakai dekat tepi jalan, wire pun hilang kadang-kadang. jadi lain. Jadi berbeza dengan zaman sekarang, serba kecanggihan, petik jari semua di hujung jari. Jadi kita kena train anak kita pun, kena train orang-orang di bawah kita pun dengan kaedah yang terbaru. Jadi kena gunakanlah. Di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan bahawa budaya kerja cemerlang bukanlah satu warisan turun-menurun. Dia bergantung kepada komitmen kerja setiap daripada kita di semua peringkat perkhidmatan. Jadi setiap daripada kita ni kena bantu-membantu, tolong-menolong.
Jadi komitmen itu pula tidak lahir secara kekal. Sebab pengurus pun datang dan pergi, ada yang bertukar, ada datang, ada pergi. Sebab kita tak kekal. Dulu Cik Mana bersama kita, sekarang Cik Mana dah pergi tempat lain. Jadi dia begitu. Jadi sedangkan bos ni akan bawa idea dia, cara dia di tempat-tempat yang baru. Jadi kita kena menyesuaikan sebagai anak buah yang dah bertukar bos, kita pula kena menyesuaikan keadaan dengan bos-bos baru. Jadi ini penting, kesinambungan itu penting. Jadi pada saya, adab tu kita kena jaga. Adab dan nilai tu dia tak boleh dibeli. Dia ada pada jiwa kita. Jadi apa salah kita keluarkan balik nilai-nilai yang murni tu. Kan, sebagai seorang Islam, kita sentiasa kena ingat kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kita keluar daripada pagi baca doa untuk naik kenderaan, Bismillahirrahmanirrahim, kita tak lupa benda-benda macam tu, dan syukur Alhamdulillah pun saya kenal dalam mulut kita, dan tawakal setiap tengah malam tu bila sebelum tidur kita maafkan orang. Mungkin tadi kita ada perasaan nak marah pada bos, marah pada orang sesiapa je, kita lupakan. Jadi konsep yang saya juga buat, kadang-kadang ada juga saya nak marah buat saya sebagai manusia, tetapi kita cuba melupakan malam. Bila hari pagi itu kita bermula dengan vision yang baru, hari yang baru. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang terkurang daripada saya tadi, ada kelemahan saya minta maaf, dan yang terlebihnya datang daripada Allah Ta'ala. Sekian saya ucapkan pada saya serahkan balik kepada saudara DJ seterusnya. Okey, DJ MNS pula mungkin ada kesimpulan yang ingin dikongsikan. Okey. Rasakan tajuk kita. Ya, terima kasih DJ Rudy dan sahabat saya Datuk Mus. Ya. Pada saya, apabila kita bercakap pasal adab ni, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada nilai kita sebenarnya asalnya. Sebab bangsa Melayu, orang Malaysia ini sepatutnya, especially kita bangsa Melayu ni memang terkenal dengan bangsa yang sopan santun, memang yang berbudi bahasa. Nature kita macam tu sebenarnya. Tetapi disebab oleh kadang-kadang dipengaruhi oleh perubahan zaman, kadang-kadang kita sedikit tersasar, berubah, tambah-tambah dalam media sosial ni orang begitu mudah untuk mencaci maki, sumpah seranah begitu mudah berbanding dengan untuk berbuat bertertib dan beradab. So especially kepada mahasiswa, this is time untuk kita kembali kepada kita punya lumrah asal kita, nilai asal kita sebagai bangsa yang memang terkenal dengan sopan santun dan budi bahasa, berdisiplin, mempunyai nilai yang mulia, berkualiti. Itu adalah nilai kita. Sebagai contohnya, kalau kita tengok industri-industri di Pantai Timur kita, especially orang Pantai Timur lagi lah, industri batik, industri pertukangan, ukiran, untuk menghasilkan batik yang baik dan ukiran yang baik memerlukan disiplin yang tinggi, penumpuan yang tinggi, kualiti yang tinggi. So sebenarnya kualiti beradab itu adalah part of our original kita yang sebenarnya ke arah itu. So this is time untuk kita balik semula kepada asal kita lah, insyaAllah. Especially kepada mahasiswa, inilah masanya untuk kita sama-sama membina balik adab dan budi bahasa kita. Terima kasih. Baik, sedar tak sedar kita dah pun di penghujung pertemuan. Terima kasih kepada kedua-dua otai kita, bak kata Tengkuno. Dan sebelum tu juga, sebelum saya terlepas pandang ni, sahabat kita yang menonton di live Facebook ni, kita ada Raja Nur Aulia Kalish. Dia bagi best dua tangan. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang kita harapkan adalah anda mendapat sesuatu daripada perkongsian ini, dan juga kami mendapat sesuatu juga. Berdasarkan perkongsian kan. Kita bukan nak mengajar nak apa, cuma kita nak berkongsi berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada kedua-dua tetamu kita lah. Termasuk DJ MNS. Okey. Sepatutnya DJ Bat hari ni kan. Tapi DJ Abang Bat hari ni ada musakoh. Jadi DJ Rudy yang kurang pengalaman ni lah yang terpaksa lah. Okey. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi banyak-banyak kepada kedua-dua panel kita, dan DJ jemputan lah. Panel utama ni Datuk Mus, ni DJ sebagai DJ jemputan lah. Okey, yang berpindah ke pusat
Pusat Pengurusan dan Penjaminan Kualiti betul lah tu. Okey, insyaAllah kita ada, kalau ada umur yang panjang, ada rezeki, kita jumpa lagi di lain siaran. Pastinya jangan serik lah untuk datang lagi di PFM. Okey, insyaAllah semoga kita dapat bertemu lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.